Dalam hadis Imam At-Tabari, an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Nabi kata dekat Mu'az, ala adulluka ala abwabil khair, apakah engkau tahu pintu-pintu kebaikan? Nak tak engkau tahu, wahai Mu'az, pintu-pintu kebaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahil khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kurniakan lagi kepada kita ni kesan-kesan takwa yang kita miliki masa Ramadan. Ramadan, Nabi pesan kat kita jangan jadi kepada hamba Ramadan. Hamba Ramadan ni ibadah masa Ramadan sahaja. Tapi bagi orang bertakwa, dia berterusan ibadahnya sampai bila-bila. Sebab tu tuan-tuan, muslimin muslimat, kalau nak ukur kesan takwa kita dalam Ramadan, tengok selepas Ramadan. Dalam Syawal masih lagi datang kat masjid, kita masih istiqamah dengan solat sunat, qiyamul lail kita, dengan bacaan Al-Quran, sedekah masih kita buat. Itulah kesan takwa yang kita bina masa Ramadan, berterusan sampailah bila-bila. Syukurlah pada Allah, kita masih lagi berada di rumah Allah. Ya? Walaupun Syawal tinggal, saya ingat Syawal tinggal 6 hari lagi kot 6-7 hari lagi kan. Tak apalah, saya ucap jugalah selamat Hari Raya maaf saya batin. Sebab orang kita beraya habis Syawal pun dia beraya lagi tak? Tak kira dah orang kita ni, janji dia nak buat apa nak dia buat lah. Dia tukar nama lah kan. Dah habis Syawal tak buat lah jamuan Hari Raya, dia buat lah kesyukuran ke kan, doa selamat ke. Janji nak biar puas beraya lah. Dah 2 tahun tak beraya kan. Ni minggu last lah kira raya ikut kan. Syawal ni minggu last. Minggu ni minggu last. Memang siapa yang puasa 6 baru nak start ni masalah saya kata.
Yang baru nak start puasa 6 ni tuan-tuan, habislah. Kalau minggu ni last, tak tahu nak kata macam mana lah. Minggu ni yang paling banyak orang buat open house. Memang tinggal 6 hari lagi ni, Syawal ni. Tinggal 6 hari je lagi. Masa tu biasa. Tapi yang saya perasan, ada setengah orang suka puasa raya kedua Syawal dah start puasa dah. Ada jenis gitu juga. Dia takut hujung-hujung ni tak boleh nak puasa kan. Dia puasa awal-awal jenis macam itu. Bagus jugalah. Sebab haram puasa 1 Syawal je, 2 Syawal dah boleh puasa dah. Saya ingat setara orang dekat masjid Jemaah Masjid Al-Falah ni dah habis dah kot Syawal lah kan, puasa 6 ni. Ya. Yang umur 20-an, 30-an tu lah yang goyang sikit lah. Tapi kalau tuan-tuan tak habis lagi puasa Syawal, minggu ni last, memang sakit lah saya kata. Masa tu lah rumah duk ngajak pergi open house tu tak. Bang, jom pergi open house bang. Hari Sabtu dia ngajak open house. Oh tak boleh lah dia kata kan. Abang betul-betul habis Syawal puasa 6 ni, minggu ni lah ni. Nak ngajak memang tak lah. Tak apalah bang, abang hantar je lah bang. Abang duduk tepi jalan sampai saya habis. Tak lama, 5-10 minit je saya pergi sekejap je. Tunjuk muka lah kan. Sebegitulah abang tak masuk sebab puasa. Kita pun okey lah, janjilah abang tak masuk, abang hantar kat luar je. Kita pun hantar lah kat luar. Tapi duduk dalam kereta dekat luar tu pun menggigil tuan-tuan. Muslimin-muslimat menggigil kat luar tu. Mau tak menggigil daripada dalam kereta dia nampak kambing bergolek depan rumah orang tu kan. Kambing duk golek gitu. Dengan asap bakar tu masuk dekat aircon tu kan. Masa tu lah setan masuk kat kepala. Alah puasa 6 sunat je kot. Dia cintu lah ayat dia. Puasa 6 sunat je kot, puasa 6. Kambing kau nampak depan mata kau tu, sekali je kau dapat kau tahu. Setan masuk lah masa tu. Puasa 6 ni tuan-tuan, muslimin muslimat, dia boleh qada puasa 6 ni. Allah nak bagi kat pahala kat kita puasa 6 ni bagi orang yang tak boleh nak puasa 6 dalam bulan Syawal. Contoh dia period dia lama contohnya. Sakit. Nak bagi juga pahala, dia boleh qada puasa 6 dalam bulan Zulqa'dah, boleh qada. Dah sakit kan, tak boleh nak puasa. Setan pun duk masuk. Alah puasa 6 boleh qada kan. Relax lah, buka lah puasa. Setan gitulah. Itu sebab hati-hatilah. Orang yang hujung-hujung puasa 6 ni, ujian dia sangat besar. Sangat besar ujian. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, dengan sebab sukarnya nak berpuasa 6 ni, ialah puasa ketika mana orang sedang berhari raya ni, sebab itulah pahala puasa 6 tu besar. Siapa puasa Ramadan, diikuti puasa 6, dapat pahala puasa sepanjang tahun. Besar pahala dia. Habis puasa 6 tahun ni, seumpama kita berpuasa sepanjang hari, setiap hari sampailah Syawal akan datang. Macam itulah lebih kurang pahalanya puasa 6 ni. Susah nak buat. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, selain daripada kita puasa 6, mengajaklah anak-anak kita. Ajaklah anak-anak kita yang umur 20 lebih tu, yang belas-belas tahun tu puasa 6. Biasakan puasa 6. Umur macam kita ni pula, puasa 6 ni dah kira wajib lah sebenarnya. Ambillah hukum puasa 6 ni wajib untuk kita. Supaya kalau tak buat, kita rasa macam kena rasa berdosa lah. Dia benda sunat. Tapi bagi level-level tuan-tuan yang jadi jemaah tetap kat masjid ni, memang jadikan puasa tu wajib je lah. Okay? Jangan ada alasan untuk kata tak nak puasa 6. Tuan-tuan, saya nak sambung tuan-tuan. Amalan yang boleh kita buat lagi dalam bulan Syawal ni pula. Selain daripada puasa 6. Yang Nabi sebut dalam hadis tentang pintu-pintu kebaikan. Dalam hadis Imam At-Tabari. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lah, daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. Nabi kata dekat Mu'az, ala adulluka ala abwabil khair. Apakah engkau tahu pintu-pintu kebaikan? Nak tak engkau tahu, wahai Mu'az, pintu-pintu kebaikan? Dalam hadis yang lain, Mu'az jawab, bala, ya, saya nak tahu ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi kata dekat Mu'az, nak tak aku beritahu dekat kau pintu-pintu kebaikan? Maknanya bukan satu, bukan dua. Nabi sebut banyak.
Dalam hadis ini Nabi cerita dekat Muaz ada 3 pintu kebaikan, ada 3 amalan yang boleh kita buat. Nabi tak sebut satu. Kalau Nabi sebut satu saja, tuan-tuan muslimin muslimat, belum tentu kita mampu untuk buat. Dan Nabi pun tak sebut 2, Nabi sebut 3. Maknanya Nabi nak bagi tahu dekat kita, untuk amalan-amalan sunat, Nabi bagi pilihan dekat kita. Kalau kau tak mampu buat yang ini, kau buat yang ini. Tak mampu buat yang ni, buat yang ni. Ini cara Nabi didik kita nak buat satu amalan sunat. Kalau Nabi sebut satu saja, belum tentu mampu kita buat. Nabi dalam waktu yang sama, Nabi ajar kita sebagai bapa. Bapa, ayah, ibu, kalau kita nak didik anak kita beramal dengan amalan sunat, amalan wajib memang tak ada pilihan. Kalau solat tu 5 waktu kena sembahyang. Tak boleh kata subuh sembahyang zuhur tinggal, tak boleh sebab dia wajib. Untuk amalan sunat, tengok Nabi ajar. Mesti ada pilihan. Macam kita nak nyuruh anak kita baca Quran. Kakak, ayah nak awak baca Quran lepas subuh. Tapi kalau subuh tak sempat, bacalah lepas maghrib ataupun lepas isyak. Ada pilihan untuk kita nak beramal. Ini cara Nabi didik kita. Samalah kalau kita nak didik keluarga kita. Dia mesti ada pilihan. Supaya kita ni tak rigid untuk amalan-amalan sunat. Ini cara Nabi didik. Kemudian Nabi kata, nak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Ulama' dia tafsirkan apa yang dimaksudkan dengan pintu kebaikan. Satu kata ulama', pintu kebaikan ini maksudnya pintu rezeki. Siapa beramal dengan amalan ini, Allah murahkan rezeki. 2, pintu bahagia. Kunci bahagia juga terletak dekat amalan ini. Siapa ada masalah, anak, isteri, menantu, rezeki, jiran, jiwa kita ni kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, buat amalan ni. Pintu kebaikan juga maksudnya pintu pahala. Banyak buat, banyak pahala. Termasuk juga pintu kebaikan yang Nabi sebut adalah pintu-pintu taubat. Banyak amalan ini diampunkan dosa kita. Diampunkan. Termasuk juga pintu syurga. Amalan ini akan menutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Ada 3 amalan tuan-tuan. Yang pertama Nabi sebut, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa adalah perisai. Puasa tuan-tuan yang nak sebut, yang saya nak sebut puasa ni yang mesti kita buat 2 lah. 1 puasa wajib, 2 puasa sunat. Wajib semua orang tahu. Puasa wajib, puasa Ramadan. Orang yang tak boleh puasa Ramadan, dia kena buat puasa ganti pada waktu yang lain. Yang ketiga puasa nazar. Nazar. Kalau anak boleh hafaz 30 juzuk Al-Quran, aku nak puasa sehari contohnya. Itu puasa nazar. Yang keempat puasa kafarah. Bunuh dengan tidak sengaja. Aksiden dengan motor tu. Orang kat motor tu mati. Kita lepaslah sebab kita bukan bunuh dengan sengaja, tak sengaja. Dalam hukum had tuan-tuan, bunuh tak sengaja juga kena kafarah. Sama ada dia bebaskan hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun bagi makan 60 fakir miskin. Ini namanya puasa kafarah. Ini puasa wajib. Okey. Yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat, ni anak siapa pula ni? Dah mencari bapa dah. Ya Allah. Kau lah bapa ceramah kat meja ni kan. Okey. Oh ada tu tak apa. Kalau ada mak ayah yang tengok anak tu risau pula tu kan. Tu keluar dah tu tengoklah anak tu. Intai-intai lah sikit, takut mak ayah dia tak nampak kan. Tuan-tuan muslimin, sebab ada kes. Orang colek anak dekat masjid, ada kes bukan tak ada kes. Bapak sibuk semayang, mak semayang kan, anak. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu puasa wajib. Yang kedua puasa sunat. Ni puasa 6 Syawal, puasa sunat ni. Puasa 6 dalam bulan Syawal ni puasa sunat. Muslimin muslimat, saya ingat minggu lepas saya dengar radio Zayan. Kalau tuan-tuan pernah dengar radio Zayan ni dia radio Astro. Dia samalah macam radio Era kan, tapi Zayan ni di Islamik. Dia macam radio IKIM, cuma dia taklah terlampau akademik sangat kan. Bagus radio Zayan ni. Even tadi pun saya pergi dekat radio Zayan dekat Astro tu buat rakaman berkaitan dengan haji, berkaitan dengan badal haji, dan juga satu slot berkaitan dengan jodoh, macam itulah. Minggu lepas saya dengar radio tu.
DJ tu, Anas tu dengan Mawi masa tu, saya ingat lagi. Mawi ke siapa tak? Dia interview seorang perempuan Cina. Seorang perempuan Cina yang berpuasa Ramadan. Perempuan Cina ni tuan-tuan, dia ni kalau tuan-tuan pernah dengar nama dia, saya pun pernah lah dengar nama dia. Namanya Dr. Sowinsi. Dr. Sowinsi ni, dia ni Miss Malaysia, Ratu Cantik Malaysia. Cina lah kan, Ratu Cantik Malaysia. Maknanya lawa lah, dia memang lawa lah, Ratu Cantik Malaysia. Masa interview dekat radio tu, saya dengar lah sampai habis. Doktor ni kata apa? Dia pernah dengar cerita puasa orang Islam. Dia kata hebat orang Islam ni puasa. Orang Islam puasa dari subuh sampai ke maghrib tanpa makan apa-apa selama 30 hari. Tak sama macam puasa orang Kristian ke orang Hindu, tak sama. Hindu puasa dia mungkin puasa tak makan daging tapi sayur dia makan. Ada puasa sekian waktu. Tapi orang Islam punya puasa dari subuh sampai ke maghrib tanpa makan apa-apa. Memang dia respect orang Islam punya puasa, dia kata. Dan dia baca buku. Dia kata, dia Google dekat internet, puasa ni ada kaitan dengan kesihatan. Elok dari segi lah, perut, penyakit semua. Dia pun try lah puasa. Dia try puasa sebab nak tengok dari segi kesihatan tu macam mana. Dia pun berpuasa. Tuan-tuan, sedar tak sedar, dia puasa Ramadan cukup 30 hari. Cukup 30 hari Ramadan. Dan sampai ke hari ini, dia dah berpuasa Ramadan selama 10 tahun. Subhanallah. Cina yang puasa, dia tak dapat pahala pun. Tapi sebab dia rasa kesihatan dia bagus, dia nak try macam mana orang Islam puasa. Dah 10 tahun dia berpuasa. Bahkan dia kata, tuan-tuan, muslimin-muslimat, dia pergi luar negara, dia pergi Sepanyol, dia pergi Spain. Dekat Spain pun dia puasa. Dia pergi Taiwan, dekat Taiwan pun dia puasa. Dia tahu dekat Spain, waktu siang dia panjang 16 jam, dia kata. Tapi saya puasa. Hebat cara macam tu, tuan-tuan. Dia punya puasa Ramadan tu. Tahun ni, kawan dia cakap dekat dia, awak tahu tak kawan Islam dia beritahu, dalam bulan raya, bulan Syawal ini, ada puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Dia pun buka buku study, apa 6 hari Syawal ni. Dia kata, tuan-tuan, daripada bacaan dia, barulah dia tahu. Dia kata, saya tahu puasa 6 Syawal ini, kalau orang Islam berpuasa, dapat pahala puasa sepanjang tahun, dia kata. Dia sebut dekat radio. Hebat cara macam itu dia. Dr. Sowinsi ni dia ada 2 PhD. 2 PhD ni. Satu PhD music, satu lagi business. Hebat cara macam ni Ratu Cantik. Tapi dia study. Tuan-tuan, dia dah habis buat puasa 6 dah pun. Dah selesai buat puasa 6. Subhanallah. Kalau kita tak buat puasa 6 lagi-lagi teruk lah daripada dia. Dia puasa, lapar dahaga je dia dapat. Kesihatan kita puasa, dapat pahala setahun. Kalau tak buat juga teruk sangat lah saya kata. Malulah dengan dia yang dah 10 tahun puasa Ramadan, yang dah buat puasa 6 sampai habis ni. Walaupun dia tahu dia tak dapat pahala pun, tapi dia nak rasa macam mana puasa 6 tu. Hebat cara macam tu. Lepas habis dia punya sesi interview dengan DJ, saya WhatsApp DJ tu kawan kan, Anas tu. Nas, Dr. Sowinsi, dia tak kahwin lagi, umur dalam 35, lebih kurang macam tu lah. Saya kata, doktor ni kena bimbing ni. Sayang kalau dia tak masuk Islam, saya kata. Sayang kalau dia tak masuk Islam. Inilah Nas, kirim salam dekat dia. Kalau tak ada siapa nak bimbing, saya boleh bimbing, saya kata. Kok lah imam masjid boleh bimbing ke kan? Tuan-tuan boleh bimbing lah dia. Sayang tu. Dah tu cantik dah. Bijak pula kan? Dia dah ada, amalan Islam dah ada. Tapi tak masuk Islam lagi. Dia kata tahun ni, ramai kawan-kawan Islam dia bagi Quran dekat dia. Quran terjemahan Melayu bahasa Inggeris. Dia pun baca. Dia baca Quran, baca terjemahan. Kita baca je Quran, terjemahan jangan kita baca tak? Padahal kita pun tak faham. Itu sebab kena datang surah masjid, tadabbur Quran kan. Lepas tu dia kata pula, dia pernah masuk MasterChef. Kalau tuan-tuan pernah ingat, saya tak tengok lah MasterChef, tapi dia pernah masuk MasterChef. Masa dia masuk MasterChef tu dia kata apa? Kalau saya dapat masuk top 5 finalis, 5 orang finalis, saya nak puasa 1 hari, dia kata. Dan ditakdirkan Tuhan dia masuk top 5. Tuan-tuan muslimin muslimat, dia buat puasa nazar, tuan-tuan. Saya dah janji dengan Tuhan, dia kata, saya kena puasa 1 hari. Puasa nazar apa dia buat? Kita pun tak pernah buat puasa nazar, tak?
dia buat puasa nazar gitu. Maknanya tuan-tuan, dari segi ilmu dia tentang puasa dia tahu, dan dia beramal pula. Ni puasa tuan-tuan. Puasa 6 Syawal, puasa 6 Isnin Khamis, 3 hari dalam sebulan hijrah. Puasa hari Ashura, hari Arafah, ni semua puasa sunat yang besar-besar pahalanya. Banyak pilihan puasa sunat kan? Kalau tak dapat buat semua puasa sunat, jangan tinggalkan semua. Ramadan, Syawal ni pula cuma 6 hari dalam setahun. Bukannya banyak pun 6 hari je. Rugi tak buat. Rugi buat puasa. Nabi kata, as-sawmu junnah, puasa adalah perisai. Tuan-tuan, puasa adalah perisai. Tuan-tuan muslimin-muslimat, apa kata ulama bila Nabi sebut dalam hadis puasa adalah perisai? Perisai dari apa tuan-tuan? Muslimin-muslimat, perisai daripada 3 perkara kata ulama. Yang pertama, puasa ini perisai daripada kita buat amalan keji dan juga mungkar. Itulah puasa. Syaitan dipenjara oleh Allah Ta'ala. Penjara bertahun-tahun, Allah tanya syaitan, siapa aku, siapa engkau? Engkau akulah. Dia tak mengaku pun Allah sebagai Tuhan. Tak ada. Itu syaitan. Setakat penjara, tak ada hal untuk syaitan. Tapi bila Allah Ta'ala sekat syaitan daripada makan, kau kena berpuasa syaitan. Masa itulah Allah tanya syaitan, siapa aku, siapa engkau? Engkau lah Tuhan. Baru syaitan mengaku yang Allah ni Tuhan kepada dia. Ni puasa. Perisai daripada perkara keji dan juga mungkar. Ni kehebatan berpuasa ni tuan-tuan. Ini disebut oleh Ibn Rajab rahimahullah. Puasa menghalangi seseorang daripada maksiat ketika mana di dunia. Okay? Takwa tu perisai lah untuk orang berpuasa. So siapa banyak puasa, dia mudah untuk nak mendidik nafsu dia. Sebab itulah tuan-tuan, bagi orang yang berpuasa, tapi bila buka puasa, makannya punyalah teruk dia punya makan, belum boleh didik lagi dia punya nafsu dia. Puasa dah cantik dah, tapi bila buka puasa tu, dia punya makan tu macam-macam dia beli. Kuih tu, air tu, sampai dia lupa yang dia boleh makan sikit je. Rupanya ada kecil manis orang tu, tak? Dia lupa dia ada kecil manis, tapi sebab nafsu makan semua dia beli. Lepas tu boleh makan sikit je boleh makan, baru sedar. Itu sebab puasa nak didik nafsu kita ni elok. Itu satu. Yang kedua, puasa ini kata Nabi SAW, dia perisai daripada apa? Perisai daripada api neraka. Ini hadis Nabi sebut daripada hadis Imam Muhammad juga Nasa'i. Nabi kata puasa ni perisai dari api neraka. Seperti mana perisai seseorang di antara kamu daripada peperangan. Hari kiamat tuan-tuan, kita semua kena cari syafaat, pembantu untuk kita masuk ke syurga. Allah sediakan kepada kita banyak pembantu, banyak syafaat, antaranya Al-Quran. Semua orang tahu Quran ini adalah syafaat. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, maka sesungguhnya Quran ini pada hari kiamat akan bagi syafaat kepada orang yang baca dekat dunia. Quran syafaat. Nabi syafaat untuk kita. Ikut sunnah Nabi, buat apa Nabi buat, tinggal apa Nabi larang, itu syafaat kita. Termasuk juga tuan-tuan yang Nabi sebut dalam hadis adalah puasa. Dia menghalang api neraka daripada menghampiri kita dengan sebab puasa. Besarnya fadilat kelebihan puasa, sunat ataupun wajib. Yang ketiga tuan-tuan, puasa yang disebut dalam hadis, sesungguhnya puasa adalah perisai daripada api neraka dan perisai daripada musibah dan bencana. Puasa ini akan menyelamatkan kita daripada musibah. Nak cerita tuan-tuan, bila Nabi sebut dalam hadis tentang kelebihan puasa yang sangat besar kelebihannya, Nabi nak beritahu amalan ini sangat susah untuk dibuat. Bila amalan tu susah nak buat, ganjaran dia sangat besar. Itu sifirnya. Kalau Nabi sebut dalam hadis, kalau Allah sebut tentang amalan dalam Al-Quran, ganjarannya besar, nak beritahu susah nak buat. Kalau mudah nak buat puasa tu, Isnin Khamis mesti mudah kita nak puasa Isnin Khamis. Tapi susah nak buat. Puasa 6 pun susah nak buat. Hari Arafah, hari Ashura, nasib Arafah 1 hari, Ashura 1 hari. Dibuatnya macam Ramadan tak mampu kita nak buat. Sebab itulah bila susah nak buat, ganjarannya besar. 3 perisai untuk kita orang berpuasa. 1 perisai daripada perkara keji maksiat. 2 perisai daripada api neraka. 3 perisai daripada musibah. Rumah
contohlah kita beritahu kan, rumah hasil orang kata hilang barang contohnya kan, hilang barang, anak pula masalah, ni musibah lah dalam keluarga. Try lah puasa sunat. Kita pun tak tahu bagaimana Allah selesaikan, tapi Nabi dah bagi tahu dia boleh selesaikan masalah. Ini namanya puasa. Amalan kedua muslimin muslimat Nabi sebut yang buka pintu kebaikan. Was-sadaqatu tukaffirul khati'ah. Sedekah menghapuskan dosa. Perbanyakkan sedekah. Allah Ta'ala tahu dosa kita banyak, dan dosa ini akan selesai dengan taubat. Dan antara jalan taubat adalah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Masalahnya tuan-tuan, dalam sehari berapa banyak kita istighfar untuk Allah hapuskan dosa kita. Sebab itulah jadi kewajipan kita sebelum tidur biasakan muhasabah. Muhasabah kita sebelum tidur, ya Allah dosa aku banyak hari ni ya Allah, istighfar aku kurang. Bila istighfar tu kurang, dah plan sebelum tidur banyak istighfar, besok bangkit subuh sembahyang elok-elok, tahajud buat. Itu namanya muhasabah sebelum tidur. Dan Allah Ta'ala tahu kita punya istighfar kita kurang. Tuan-tuan, termasuk saya sendiri, kita semua, dalam sehari berapa banyak kita istighfar? Kena jujur diri masing-masing. Bila duduk seorang-seorang, banyak tak istighfar? Istighfar berjadual kita biasa kita buat lepas mayang je. Itu berjadual. Itu pun kalau berimam, ikutlah imam dekat masjid. Kalau imam 3 kali istighfar, 3 itulah kita istighfar. 3 kali lepas mayang, maghrib, isyak 3 kali, subuh, 5 waktu solat, baru 15 kali kita istighfar. Padahal dosa kita banyak. Duduk tengok TV kat rumah, rajin tak istighfar? Jarang, sebab berjadual istighfar kita memang lepas mayang. Dan Allah tahu tentang kelemahan kita kurang istighfar. Sebab itulah Allah Ta'ala buat satu amalan. Walaupun mulut engkau tidak istighfar, tetapi Allah sedang hapuskan dosa engkau. Pagi-pagi datang kat masjid, letak RM3 kat tabung, RM5 kat tabung. Sedar tak sedar muslimin muslimat, Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita dekat situ. Dengan infak sedekah yang kita buat. Ini kelebihan sedekah. Dia menghapuskan dosa. Walaupun mulut tidak menyebut astaghfirullahalazim. Ini sedekah. Amalan sedekah ni tuan-tuan untuk akhir zaman ni kena istiqomah buat. Allah bukan mencari orang yang paling banyak sedekah. Bukan. Allah bukan mencari orang yang paling banyak amalan. Kalau nak kira sedekah paling banyak, kalau kita rasa sedekah kita paling banyak, nak banding dengan sahabat Nabi, lagi banyak sahabat Nabi punya sedekah. Nak banding amalan kita lagi banyak, amalan ulama lagi banyak. Imam Ahmad bin Hanbal, qiyamul lail dia setiap malam 300 rakaat. Tak mampu nak lawan. Nak lawan dari segi banyak, kita takkan mampu. Tapi untuk umat Nabi SAW, kita beramal sebaik-baik amalan. Ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalan. Paling baik amalan ni tuan-tuan ada 2 ciri paling baik. Yang pertama Nabi sebut dalam hadis, innallaha yuhibbu amalan ahadukum amalan yutqinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka orang yang kalau dia beramal, amal sungguh-sungguh. Ada peluang ibadah sungguh-sungguh. Dia peluang datang kat masjid. Dekat masjid, tolong ibadah sungguh-sungguh. Sembahyang isyak sungguh-sungguh. Ada peluang solat sunat selepas isyak. Dia tak rushing, tak terkejar ke mana-mana, tak ada emergency. Boleh solat sunat selepas isyak, buat solat sunat selepas isyak. Kalau tak rushing nak ke mana lah kan buat. Tak ada apa nak buat antara maghrib dengan isyak, duduk dengan kuliah. Rebut peluang, dapat peluang ibadah sungguh-sungguh. Itu satu ibadah terbaik. Yang kedua, yang Nabi sebut dalam hadis, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Yang kedua, amalan istiqamah. Dia sedekah tak banyak, dia tak mampu nak sedekah macam orang kaya. Orang kaya tu sedekah, sekali sedekah 100, 200, 1000, 2000, 10,000, sejuta. Dekat masjid ni tuan-tuan, orang infak 2 juta pada dekat masjid ni. Tuan-tuan pun tahu kan masjid ni, orang lama masjid tahu. Semua orang tahu masjid ni. Kita tak mampu. Sikit tapi istiqamah.
letak RM3. Setiap hari dia letak RM3, RM3 dia letak, tuan-tuan. Dia duduk kat masjid ni dah 20 tahun. RM3 kali 20 tahun. Berapa banyak dia infak dekat sini? Selama itulah Allah hapuskan dosa dia. Sedekah. Termasuk juga sedekah ni, tuan-tuan. Dia kunci bahagia, kunci rezeki. Orang meniaga memang rajin sedekah. Sebab antara kunci rezeki datang dari sedekah. Sebab tu sahabat Nabi, bila Nabi umumkan sahaja, infak adalah sebahagian daripada jihad. Sedekah ini jihad jalan Allah Ta'ala. Abu Umar balik ke rumah, dia bawa jumpa Nabi, ini separuh harta aku untuk agama. Umar bawa separuh harta untuk agama. Umar rasa dia paling banyak infak. Datang pula Abu Bakar, ya Rasulullah, ini seluruh harta aku untuk agama. Tuan-tuan, sahabat Nabi kita baca kisah semua kaya-kaya. Abu Bakar, Umar, Osman, yang miskin tak ramai ada, tapi tak ramai. Abdul Rahman kaya, Suhaib kaya, ni yang kaya-kaya sahabat Nabi. Dan kalau kita baca kisah infak dia, tuan-tuan, sangat dahsyat infak dia. Dan sepanjang sahabat Nabi ni infak, tak pernah lagi dengar kisah sahabat Nabi ini jatuh miskin perniagaan. Tak pernah. Sebab sahabat Nabi ni tahu, lagi banyak diinfak, lagi hebat perniagaan dia. Sebab tu kita akan nampak orang yang meniaga, dia beza orang makan gaji. Orang meniaga ni, tuan-tuan, dia punya infak tu memang kita pun takkan jangka infak je. Sedekah dia sangat dahsyat. Kunci rezeki duduk dekat situ. Kunci bahagia duduk kat situ. Saya banyak sebut dengan jemaah. Jemaah kan, kita ni, orang yang ada masalah anak, menantu, kawan, masalah lah. Banyak buat dua benda. Satu, istighfar. Yang kedua, sedekah. Tuan-tuan letak duit dekat tabung. Tabung tu AJK ambil, infak dekat fakir miskin, katakan. Letaklah RM10, katakan setiap Jumaat letak. Infak dekat banyak orang. Orang yang dapat infak, tuan-tuan, doa, ya Allah, kau bagilah orang yang infak ini, ya Allah, murah rezeki dia, mudahkan hidup dia, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah gantikan rezeki lebih baik, ya Allah. Yang doakan kita tu, kita kenal tak orang dia, tuan-tuan? Kita pun tak kenal. Sebab tak kenal itulah antara sebab Allah makbulkan doa. Antara doa yang makbul, yang tidak dihijab untuk sampai kepada Allah, doa seorang mukmin kepada mukmin yang lain tanpa kita ketahui siapa doakan kita. Siapa, tuan-tuan, yang kita tahu, yang tak tahu kita doakan kita? Antaranya orang yang terima infak kita. Sebab itulah kalau banyak masalah, banyak sedekah. Itu kunci. Syawal ni, tuan-tuan, banyak bagi duit raya dekat anak orang. Banyak bagi duit raya. Jumpa budak bagi duit raya, bagi duit raya. Niat sedekah, tuan-tuan. Niat sedekah. Kadang-kadang kita jumpa budak, datang jumpa kita kan, pakcik tadi duit raya ke? Tadi duit raya ke? Kita tengok budak tu, lain macam budak ni kan. Kita punya persepsi, budak minta duit raya, ini mak bapak tak ajar beradab ke apa budak ni kan? Kita punya. Sedar tak sedar, tuan-tuan, muslim muslimat, memang saja Allah Ta'ala hantar budak tu datang jumpa kita minta duit raya. Sebab Allah Ta'ala tahu, hari ni kau tak ada sedekah lagi hari ni. Hari ni sedekah kau kurang. Tak macam Ramadan. Ramadan sedekah kau banyak. Syawal ni sedekah kau kurang. Allah hantar budak tu minta duit daripada kita, duit raya daripada kita. Sekebaiklah dengan Allah. Allah buka ruang untuk kita berinfak, bersedekah. Sampai duit kita dekat tangan budak tu, tuan-tuan, Allah sedang hapuskan dosa kita. Allah sedang permudahkan urusan kita. Ada urusan kita yang kita pun tak tahu nak selesai macam mana urusan kita ni, tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Anak kita buat hal, duk berkapal dengan lelaki perempuan, berzina pula dah, mengandung, katalah macam tu, ya Allah, besar ujian aku ni, ya Allah. Nak selesai cara macam mana ni, ya Allah? Sedar tak sedar, tuan-tuan, ada orang hantar kat kita, orang yang boleh bantu selesaikan masalah kita. Datang daripada mana orang ni, tuan-tuan? Allah yang hantar orang ni. Mungkin datang daripada infak kita dahulu, yang kita bagi dekat orang susah dulu, tuan-tuan. Kita tak sedar bagaimana Allah permudahkan urusan kita dengan sebab sedekah, dengan sebab infak. Sebab tu tuan-tuan, sedekah ni, saya tahu tuan-tuan dekat Masjid Al-Falah jemaah kita ni rajin sedekah. Cuma nak buat istiqamah. Dan kalau boleh setiap tahun, amount kita punya volume infak kita tu bertambah. Kan? Kita allocate siap-siap. Setiap bulan aku nak infak 1,000 contohnya. So habiskan 1,000 untuk infak. Habiskan je. Okay? Ni dah siap-siap simpan 200 untuk bulan ni, 200 katakan. Bagi je infak dekat orang. Tuan-tuan, bukan setakat urusan kita. Urusan anak kita belajar, Allah mudahkan. Hasil daripada mak bapak yang berinfak pula. Oh, subhanallah, infak jangan main-main.
Berapa banyak sahabat Nabi, kisah-kisah para sahabat Nabi dipermudahkan urusan dengan sebab sedekah. Tuan-tuan, bayangkan sedekah kita dimanfaatkan oleh banyak orang. Nabi sebut dalam hadis, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan inda mizanih fa in rajaha wa illa syafa'tulah. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia, dekat dunia ni dia sempurnakan hajat saudaranya, satu hajat, dia infak. Tuan-tuan, kata Nabi, aku menanti orang ini di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahala. Berat timbangan pahala, dia beruntung. Ringan timbangan pahalanya, aku bagi syafaat, aku beratkan, kata Nabi. Untuk siapa? Orang yang sewaktu di dunia dia banyak bantu orang. Infak, tuan-tuan, bukan seorang yang dapat terima bantuan, dapat terima manfaat. Ambil contoh wakaf, tuan-tuan. Macam masjid ni, tuan-tuan pernah wakaf dekat masjid ni. Masjid ni, tuan-tuan, dimanfaatkan bukan satu dua orang. Sekali penuh sembahyang Jumaat, tuan-tuan, ambil 3,000 ke 4,000 orang boleh sembahyang dekat sini. Wakaf, tuan-tuan, telah dimanfaatkan oleh 3,000 orang sembahyang Jumaat sekaligus. Bukan sekali sembahyang Jumaat. Dah berapa lama masjid ni, tuan-tuan? Dah berapa lama masjid ni digunakan? Bukan setakat orang jemaah sini, orang luar, penduduk sekitar Subang Jaya, Shah Alam, berdekatan, SS yang dekat-dekat kita ni, belah-belah Alam Megah, belah sana tu, belah sebelum ada Putra Haid punya masjid kan, mungkin jemaah datang kat sini sembahyang. Tuan-tuan boleh bayangkan tak, infak kita dekat masjid ini berapa ramai orang yang dah dapat manfaat. Nantikan saja pada hari kiamat nanti, Nabi menanti kita di Al-Mizan untuk diberatkan timbangan pahala hasil daripada infak kita, tuan-tuan. Sedekah ni tadi. Cuma satu saya nak sebut, tuan-tuan, pasal duit raya. Ni cerita duit raya anak pula, ni sikit anak masuk. Tuan-tuan, tentang pengurusan duit raya anak. Kalau kita buka pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, disebut kita ni tak boleh ambil duit raya anak, duit raya, bukan duit raya, harta anak sesuka hati, tak boleh. Daripada situlah ulama kata haram mak bapak ambil duit anak, haram, melainkan untuk keperluan. Saya nak sebut begini pasal duit raya. Kadang-kadang ada mak bapak, dia nak bagi duit raya kan orang, tapi duit dekat dia tak ada. Dia pun ambil duit anak, recycle duit raya tu bagi dekat orang lain pula. Dia lupa nak bayar balik. Tuan-tuan, itu duit anak. Dari segi hukum, haram mak bapak ambil duit anak. Kalau dia ambil, dia kena ganti balik. Dengan sebab tu, hati-hati dari segi duit raya anak. Kalau nak simpan duit raya anak, itu lagi cantik. Takut anak tu guna benda yang tak patut, simpan duit raya anak, itu boleh. Dengan syarat, tunjukkan bukti yang duit raya itu dah simpan. Apa-apa harta anak, haram mak bapak ambil sesuka hati, melainkan untuk keperluan saja. Itu yang disebut dalam hukum. Ni pasal duit raya kan saya sebut tadi, tuan-tuan. Alright. Amalan terakhir Nabi sebut muslimin muslimat. Wa qiyamul abdi fil jawfil lail. Qiyamul lail. Malam-malam bangkit buat tahajud. Subuh 5.50 lebih kurang, bangkit 5.30 buatlah tahajud 2 rakaat pun jadilah. Ada amalan. Paling tidak, tuan-tuan, takut tak terjaga kan malam-malam, jangan tinggal dua solat ni, jangan tinggal berjemaah. Satu isyak berjemaah, kita nak buat sekejap lagi. Siapa isyak berjemaah dapat menyempurnakan separuh malam. Yang kedua, solat subuh berjemaah. Siapa solat subuh pula berjemaah, menyempurnakan solat malam seluruh malam. So subuh, isyak berjemaah jangan tinggal. Ataupun solat sunat selepas isyak. Semua solat sunat selepas isyak dikira sebagai solat malam. So 2 rakaat selepas isyak jangan tinggal. Ataupun kalau tak rushing ke mana-mana, jangan tinggal solat witir sebelum tidur. Itu amalan Nabi. Nabi akan solat witir sebelum tidur. Amal lah kalau boleh buat. Ini 3 amalan. Tuan-tuan, Nabi sebut banyak pilihan kan. So kalau tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Jangan tinggal semua. Tak boleh nak puasa, buatlah sedekah. Tak boleh sedekah, buat qiyamul lail. Kita tak ada duit, orang susah, kau tak mampu nak sedekah, tak apa, jangan tinggal qiyamul lail. Jangan tinggal puasa sunat. Dengan sebab tu, tuan-tuan, kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Dapat buat 3-3, alhamdulillah. Ni amalan. Mudah-mudahan Allah telah kurniakan kepada kita ni kekuatan. Kita boleh beramal sampailah kita mati, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak buat 2 iklan sikit untuk malam ni. Pertamanya, tuan-tuan, saya buat badal haji. Saya dengan Ustaz Jafri lah. Badal haji dekat Mekah. Saya akan tinggalkan poster dekat sini. Nanti tuan-tuan boleh call, hubungi staff saya lah kalau nak buat badal haji. Tuan-tuan pun tahu kan slot sangat terhad kan. Saya letak 500 ini yang kami kongsi dengan tim kami yang lain. Kami share slot ni.
Mungkin kami dapat 50 je kot kan, tapi kena cepat. Dengan saya pun dah ada 30-40 orang buat badal haji dah pun, kena cepat nak daftar. Okey, mutawif kami dekat sana dah ada dah. Dia akan menguruskan semua sekali insya-Allah ya. Ini tuan-tuan untuk badal haji. Yang kedua tuan-tuan, korban tahun ni. Saya war-war, saya syurkan tuan-tuan, jangan tolong ambil korban di sini. Jangan tak ambil korban dekat sini. Tapi kalau tuan-tuan nak rasa korban di Mekah, saya buat korban dekat Mekah tuan-tuan ya. Untuk unta, siapa nak rasa korban unta boleh hubungi kami insya-Allah dekat Mekah. Alright, saya tinggalkan nombor dekat poster dekat sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min istajabulah rabbi ja'alna muqimas salah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah jauhilah kami dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak puas, doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma ya Allah jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqamah melaksanakan ibadah solat berjemaah di rumah-Mu ya Allah sampailah kami mati, termasuk zuriat kami, anak cucu kami dan seluruh umat Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.